we also want to maintain the plan. So I'm guessing very good to enjoy. Okay, and Parabu City, we can improve within now with one delivery. What's up, gangs? Amang Funky is here. It's now time for Okay, I need Scary time. Notorious. Hey yo gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel again. Assalamualaikum untuk semua muslimin dan muslimat. Macam puasa, okey tak? Okey kan? Terima kasih untuk korang yang dah klik video aku ni. Sebelum aku buat sesuatu, sebelum apa-apa aku nak minta tolong korang untuk subscribe channel aku. Yang baru sampai tu, tolong subscribe channel aku. Yang ada apa tanda make apa logo merah kat atas tu. Subscribe dia kata dalam bahasa Melayunya, melanggan yang tu. Untuk yang dah subscribe channel aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat korang sebab sudi subscribe channel aku yang tak seberapa ni. And sudilah tengok video-video aku yang tak seberapa ni gitu. Jadi hari ni cerita apa je aku nak cerita kat korang. Cerita ni daripada member aku sendiri. Okay, kalau kau nak tahu apa cerita dia, macam biasa, stay tune and let's start it. Okay, cerita yang pertama aku nak cerita kat korang ni, pengalaman ni atas pengalaman member aku sendiri. Nama member aku ni Wan, orang panggil dia Wan. Okay, cerita Wan ni dia kata masa tu dia dalam darjah 5. Cerita dia ni berkenaan dengan asrama lah, asrama. Okay, cerita dia macam ni. Satu hari tu dia kata tu kira pertama kali dalam seumur hidup dia kena, masa dia darjah 5 tu. Sekarang ni aku tak tahu lah kan dia dah kena lagi ke belum kan. Tapi dia kata masa tu pertama kali lah dia kena dekat dalam asrama dia. Dia cakap dekat asrama tu memang selalu orang kena lah kan kat situ. Kira dia kena dekat asrama dia tu pertama kali dia kena lah kan. Sebelum ni orang lain yang kena. Ini dia nak bagi budak tu yang si Wan ni kena. Asrama tu kat mana? Tu kat tempat aku juga asrama kat tempat aku ni. Cerita dia macam ni. Dia kata ada satu malam tu dia kata. Dia cerita kat aku dia kata ada satu malam tu dia kata. Masa tu hari Rabu malam Khamis katanya. Malam tu dia dah nak tidur. Masa tu dia cakap dia tak pernah tau tidur lewat. Hari tu dia orang yang paling lewat sekali dia tidur sebab dia kata dia tak boleh tidur. Member dia semua dah tidur dah. Akhirnya dia nak lelapkan mata dia tapi tak boleh. Dia cubalah untuk lelapkan mata dia tapi tak berjaya untuk lelapkan. Kenapa? Tak tahulah kenapa. Sebab mungkin hari tu dia dah nak kena kan. Hari tu dia tak boleh tidur tu. Okay, dia kata masa dia cuba untuk nak later. Masa yang dia nak lelapkan mata dia tu, dia cakap malam tu dia rasa seram sejuk dia kata. Dia sejuk dia lain macam sejuk dia. Bila macam mana tu aku tak tahu lah kan macam mana dia punya lain macam tu, dia sendiri yang dapat rasa masa tu. Lepas tu dia cakap katil aku ni aku rasa macam ada orang berjalan tau dekat atas kaki aku ni. Macam tu tau. Korang pernah tak macam kucing korang ke kan, kucing korang tiba-tiba naik atas katil korang berjalan dekat katil korang macam tu lah dia rasa. Tapi dia rasa lagi masa yang dia rasa ada benda jalan atas katil tu, dia kata memang berasa gila. Bukan macam kucing, macam orang. Sebab dia kata bahagian kaki dia tu macam lendut tau. Dia kata bahagian kaki aku ni macam lendut, dia kata macam tu. Lepas tu dia buat tak tahu lah, dia terkejut kan. Dia terkejut, lepas dia terkejut tu dia cuba buka mata dia and tengok tak ada apa-apa. Lepas tu bila dia dah kena macam tu, dia still fikir positif lagi tau. Dia fikir positif, dia kata perasaan aku je kot, mungkin penat sangat ke, mungkin aku banyak fikir ke apa dia kata tak ada apa, tak payah ambil tahu lah kan. Okay, lepas pada tu terus dia macam dengar ni tau, dia dengar macam ada orang sebut nama dia. Dia dengar orang tu panggil nama dia.
dalam masa yang sama kat katil dia tu, dia rasa juga macam ada orang berjalan atas katil dia tu. Lepas tu dia rasa macam tak ada hati lah kan. Dia kata, Allah kata, dah kenapa pula dah ni kata. Masa tu dia kata, air mata aku dah mengalir aman ni kata. Air mata aku dah mengalir dia. Aku tak tahu nak buat apa yang aku boleh buat, aku berdoa je lah. Macam-macam surah dia kata baca. Lepas tu dia cakap dekat, dia biasa kalau dekat bilik asrama kan, dekat bahagian depan dia tu kan robok kan. Robok tu almari tu, almari baju tu, robok baju tu kat depan dia tu. Dia cakap dekat depan dekat atas robok dia tu, dia kata macam ada satu susuk tubuh yang tengah menyangkung tau. Yang tengah menyangkung ni, dia cakap susuk tubuh tu yang mencangkung tu, kan ada dia dengar suara orang panggil nama dia Wan tadi kan. Dia cakap suara tu memang daripada susuk tu. Memang daripada benda tu. Depan ni kan ada orang kan. Suara tu memang datang daripada situ. Jadi dia macam buat tak nampak lah, buat tak tahu lah kan. Buat tak tahu je dalam hati dia, ya Allah kata aku, apalah ujian aku ni, dia kata macam tu kan. Lepas tu dia macam buat tak tahu je lah, buat tak nampak je. Kita kan kalau macam tengah takut kan, kita akan buat macam dalam hati kita akan cakap tutuplah muka dengan gebar kata kan. Perempuan ni dia tak nampak dia tak tahu yang kita tengah bangun ke apa ke. Masa dia nak selimut badan dia tu, kau tahu tak benda tu cakap apa? Benda tu cakap, "Hey, nak sorok muka ke?" Benda tu cakap macam tu, nak sorok muka dia kata. Lepas tu benda tu cakap lagi lah, tak payah tipu lah, aku dah tahu kau tak tidur. Member aku pun bangun, dia keluar, dia berlari lah. Dia berlari dekat keluar asrama tu untuk dia lari keluar kan. Masa dia lagi keluar tu, dia kata masa dia buka je pintu bilik dia, dekat depan dia ada gula-gula man. Gula-gula adik. Lepas nampak gula-gula tu kata dia dah out. Aku dah tak tahu apa jadi lepas tu. Dia sebab dia masa tu dia pengsan kan. Dia pengsan. Lepas pada tu dia terus sedar tau. Dia terus sedar daripada pengsan dia. Dia kata ramai orang tengah komen dengan dia. Ramai orang duk tengah tengok dia kan. Kawan-kawan satu bilik dia. Lepas tu ada pakcik guard tu dengan cikgu dia. Tanya dia kenapa kan. Lepas tu dia ceritalah benda yang dia alami tu. Lepas dia cerita pada tu, alhamdulillah, hari seterusnya sampailah hari ni, dia kata tak ada satu gangguan pun yang dia dapat lepas tu. Kira tu pengalaman pertama dia lah kan dalam asrama. Jadi aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat Wan sebab kau sudi cerita dekat aku, cerita kau ni. Nak baik lah, seram lah, pada aku memang seram. Sebab dekat dalam asrama kot, dekat dalam bilik, dia boleh panggil kau macam tu lah. Mungkin kalau kita yang dengar, kita kata alah itu celah gigi je. Tapi apa yang tengah rasa tu, macam mana yang tengah rasa tu, tahu kan? Okay, untuk cerita yang pertama kita dah selesaikan cerita yang pertama. Tak nak tunggu lama-lama, jom kita move up ke cerita yang kedua. Let's go. Wow. Sebelum aku teruskan cerita aku ni, aku nak minta tolong korang, anggap je cerita aku ni sebagai hiburan semata-mata. Okay, tak kisah kalau cerita tu karangan ataupun betul. Okay, kalau orang yang cerita kat aku tu hanya karangan, dia hanya karangan. Kalau orang yang cerita kat aku tu benda betul yang terjadi pada dia, makna betul lah tu. Okay, jadi jangan terlalu taksub sangat. Alright gengs, dah jom kita sambung balik cerita kita tadi tu. Okay gengs, untuk cerita yang kedua ni, pada aku menarik kira unik sikit cerita yang kedua ni. Cerita kedua ni pun datang daripada member aku juga. Dia tak nak aku bagi tahu nama dia dekat sini. Jadi aku nak isikan nama samaran dekat dia. Okay, kita panggil je lah nama dia Afiq. Okay, Afiq ni dia ni mak motor tau.
mat motor. Kira mat motor apa dia punya aktiviti dia tu kau tahu je lah kan, mat motor ni tiap malam buat apa je, malam-malam buat apa je mat motor ni. Kan faham je lah kan. Okey, dia kata masa tu aku ada game tau, dia kata. Dia cerita dengan aku, dia kata aku ada game malam tu. Dah set apa semua, dah set game apa semua, dah nak pergi. Kira masa tu senang cerita masa tu dia orang dah nak start game lah masa tu. Okey. Kira dia dah berlumba lah kan masa tu kan. Dia dah berlumba. Masa dia berlumba tu dia kata, aku rasa masa tu aku orang last man, dia kata gitu. Aku rasa aku orang terakhir dalam 5 orang. Masa tu ada 5 orang yang berlumba lah, tengah berlumba masa tu. Dia kata aku memang tak silap kira, aku memang nombor 5 masa tu, dia kata. Sebelum dia nak lintas kawan-kawan yang lain tu, dia kata aku ada nampak ada sebiji lagi motor kat belakang tu, dia kata gitu. Dekat belakang tu aku nampak ada lampu motor tau. Jadi masa tu aku tak fikir apa-apa sangat. Aku fikir mungkin ada motor lain kan, orang yang nak memang kebetulan nak lintas kat situ ke. Sebab dia kata jalan tu kalau time-time malam memang jarang lah orang lalu. Jarang lah orang nak lalu ke apa, sebab tu dia orang buka game kat situ. Dia kata masa aku tengah pulas throttle aku tu, aku pulas habis tau, dia kata. Memang habis aku pulas. Kiranya motor belakang itu pun laju juga. Dia kata tak kisah sangat kan, mungkin dia nak balik kampung ke apa ke, aku tak fikir betul bukan dia kan. Dia kata makin lama lampu tu makin dekat dengan dia, makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Makin lekat. Pui. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Lepas tu dia kata motor tu dapat lintas dia tau. Motor tu kira cucuk angin lah. Aku bawa motor ni, bawa racing ni aku tak apa tahu sangat. Sendu kan hidup kan. Okey, dia kata masa tu motor tu dia kata dah cucuk dia daripada belakang tau. Dah cucuk punya cucuk. Lepas tu motor belakang dia tu lintas dia tau. Masa dia nak lintas aku, tahu tak ada hal lagi man. Yang jadi halnya bila dia lintas tu, orang tu kepala tak ada. Kepala tak ada. Kau bayangkan orang cucuk belakang kau. Orang cucuk belakang kau, tiba-tiba dia dah lintas, badan ada, kepala yang tak ada. Apa kau rasa? Dia kata masa tu aku macam terkejut ke kan. Dia terkejut, dia macam motor aku dah menyempar kata. Tapi nasib baiklah dia dapat kontrol motor dia, tak ada apa-apa, ada kemalangan yang berlaku lah kat situ. Dia kata dia sempat kawal motor dia yang tengah menyempar tu. Dia kata lepas benda tu lintas lah. Benda tu lintas, dia bawa macam orang biasa kan, macam orang biasa, tapi dalam kelajuan yang sama macam motor dia. Kira laju lah. Hantu tu bawa laju. Hantu pun mana berempit kau rasa? Yang kau seorang mana berempit? Aku tak pernah berempit. Dia bapak sendu tu. Aku lagi teruk pada hantu punya. Okey, masa dah kira masa dah finishing, masa tu dia kata dia dapat nombor 2. Boleh lah nombor 2 kan. Masa dah semua dah raikan kemenangan kat situ. Macam biasanya rider-rider ni dia kata kalau macam dah raikan kemenangan tu adalah kan duit yang dia dapat. Masa tu dia orang main ni kan, dia orang main betting kan. Masa nak bagi duit apa semua tu tengah masa semua dah nak balik lah. Dia kata masa tu semua sekali nampak, dia kata. Semua sekali kawan-kawan aku tanya sama sendiri. Dia kata semua menampak makhluk yang aku nampak tu, yang bawa motor tak ada kepala tu, lintas kat kita orang. Tapi dia tak slow lah, dia macam laju. Dia laju macam gitu. Jadi orang lain kawan-kawan lain yang kata, kau nampak? Yang lain pun kata, nampak, aku nampak. Semua nampak man. Ya. Bukan senang nak tengok rempit tak ada kepala. Dia kata masa lepas pada tu, sebulan nak dekat 2 bulan juga ada orang tak pergi dekat tempat tu. Ada orang berlomba tempat lain. Dan nampak benda tu pun tak kata nak serik kan semua ya. Itulah bahasanya. Jiwa muda kan biasalah. Mana kita serik. Bagilah gajah naik motor sekalipun takkan dapat hentikan dia orang ni. Lepas tu dia kata masa aku time balik tu memang tak ada apa-apa yang jadi pada aku lah dia kata. Tapi aku macam terbayang-bayang benda yang naik motor tu, aku terbayang-bayang benda tu.
cakap macam mana lah kalau dia lintas depan dia lintas sebelah aku ni macam mana lah dia parking sebelah aku ni. Aku dah fikir macam-macam lah, tapi alhamdulillah tak jadi apa-apa. Cuma tu je dia punya gangguan masa tu. Bila aku sampai rumah, besok aku demam seminggu. Siapa demam seminggu? Member tu kan, kesian dia. Okey, itu cerita yang kedua. Terima kasih dekat Afiq. Cerita kau memang padu pada aku. Cerita kau terbaik. Sedap. Terbaik. Alright, sekarang kita move up ke cerita yang ketiga. Let's go. Okey, cerita yang ketiga ni datang daripada Fauzi. Okey, Fauzi, member aku juga. Okey, member aku juga. Cerita dia mengenai keluarga dia, okey, yang arwah nenek dia ni pemakai barang. Okey. Jadi dia cerita dengan aku, dia kata, "Man, nenek aku ni sejak aku tingkatan 1 sampai aku tingkatan 4, nenek aku ni masa tu dia masih hidup lagi," dia kata. Arwah nenek aku ni masih lagi hidup, tapi dia terlantar dekat atas katil tau. Kiranya hidup, tapi hidup bagaikan mati. Macam tu. Hidup bagaikan mati. Dia buat lagu ni. Kira dia macam terdampar je lah dekat atas katil tu. Makan orang suap, berak orang basuh mandi, orang tolong mandi kan. Okay. Member aku cakap, mak dengan bapak aku tahu yang atuk aku ni memakai. Okey, jadi diorang tak tahu nak buat apa dengan benda tu. Diorang tak tahu nak tolong arwah atuk aku tu macam mana. Sebab panggil ustaz tu tak boleh, panggil ustaz ni tak boleh. Orang tu cakap ustaz ni cakap macam tu, ustaz ni cakap macam ni. Jadi kita orang tak tahu nak tolong atuk kita orang ni macam mana. Lepas tu satu hari tu ada kenalan bapak aku ni orang Indonesia. Okey, dia dalam bab-bab ni dia memang pro lah dalam bab-bab perubatan ni. Jadi masa dia berubat dekat arwah atuk aku tu, masa tu selepas 3 hari arwah atuk aku meninggal, dia kata. Jadi dia kata masa tu tukang ubat yang kenalan bapak aku ni datang. Pasal kenalan bapak dia tu, kita bagi nama Pak Joko lah, sebab orang Indonesia kan. Aku pun tak tahu nama tukang ubat tu siapa. Kita bagi nama dia Pak Joko je lah ya. Senang. Okey, jadi bila Pak Joko datang, Pak Joko datang, bapak aku tanya dengan Pak Joko ni, dia kata, Pak Joko tolong tengokkan ibu saya, apa yang Pak Joko patut buat. Boleh tak sembuhkan penyakit mak saya ni? Saya serahkan semua ni pada Pak Joko. Okey, lepas tu Pak Joko tu katalah, ini ayat deep sikit lah. Pak Joko kata jangan harapkan saya, jangan minta tolong dengan saya, mintalah tolong dengan Allah, dia kata. Kerana Allah lah yang menentukan segalanya. Memang betul apa dia kata, tapi itu menusuk di hati lah kan. Okey, lepas tu Pak Joko ni dia mulakanlah ritual dia untuk berubat. Okey, apa yang mengejutkan aku, dia kata, apa yang mengejutkan aku, Pak Joko tu cakap atuk aku ni sekalian nak ikutkan dah lama dah tak ada. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab benda yang dia bela tu dah bersatu dengan diri dia. Okey, jadi benda tu dah kuasai diri dia, dah kuasai badan dia lah. Itu yang dia lemah, tak berdaya tu. Sebab benda tu dah makan habis lah badan dia ni. Dia kata. Lepas tu Pak Joko kata, okey, tempat yang dia baring ni, masa tu arwah atuk aku ada bilik khas dia lah, memang dia duduk situ. Memang dia tidur kat situ, okey. Dia makan situ, dia makan kat situ, dia tidur kat situ lah. Okey, lepas tu Pak Joko tu dia bagi arahan dekat bapak aku untuk bukakan bumbung rumah tau. Jadi untuk lepas jadi cerita pasal buka bumbung rumah, ada orang bila buka bumbung rumah ni bukan satu teori lah bagi aku kan. Sebab benda tu aku dah lalui, aku dah nampak di depan mata aku. Dia kata dengan aku macam tu lah. Okey, masa bapak aku dengan adik-beradik dia tolong bukakan atap rumah bapak aku ni, atap bilik arwah tok aku ni, Pak Joko ni buatkanlah ritual dia.
dia apa, dia keluarkan keris dia apa, adalah batu delima, segala peralatan-peralatan yang mistik lah pada aku macam tu kan. Dia guna untuk buat ritual perubatan tu. Masa Pak Joko tu tengah berubat dekat atuk aku ni, tiba-tiba atuk aku ni macam mengerang tau. Dia mengerang macam tu. Lepas tu orang sekeluarga, masa tu kita orang dekat dalam bilik tau. Kita orang kat dalam bilik. Kita orang kat dalam bilik. Masa tu kita orang dekat luar. Okay, Pak Joko dengan arwah atuk aku ni dekat dalam bilik kedua. Masa kita orang dengar bunyi dengkuran tu, jadi kita orang macam terkejut lah kan. Tiba-tiba Pak Joko ni panggil bapak aku dengan aku untuk masuk dalam bilik. Okey, untuk masuk dalam bilik arwah atuk aku ni untuk tolong dia pegangkan arwah atuk aku. Sebab masa tu aku dah tengok arwah atuk aku dia dah macam dia baring kan. Baring tapi tak kali nak. Dia macam meronta-ronta lah kan, meronta-ronta. Lepas tu dia cakap sakit, dia kata sakit, dia kata macam tu. Lepas tu sambil-sambil tu dia keluar kata-kata kesat tau. Dia kata celah punya manusia, balik bayar punya manusia tak sedar diri. Apa kau ingat kau kuat ke? Aku lagi kuat pada kau. Lepas tu dia gelak. Dia macam macam gelak dia macam perkecil-kecilkan lah Pak Joko tu kan. Lepas tu Pak Joko tu kata, habis kalau kau kuat, kenapa kau meronta-ronta bila kena ubat dengan aku, dia kata. Pak Joko kata macam tu. Lepas tu dia kata, diam, dia kata. Kau berambus daripada rumah aku ni. Aku tak undang orang macam kau ni masuk rumah aku, dia kata macam tu. Kau berambus. Lepas tu nenek aku ni panggil nama bapak aku. Okey. Nama bapak dia aku tak sebut lagi kan. Dia bagi tahu aku tak nama mana. Aku lupa apa nama bapak dia. Okey, Syahrul. Okey, bapak Syahrul. Nama bapak member aku tu Syahrul. Dia pun macam, Syahrul, tolong aku. Dia kata aku sakit. Kau tak kesian ke dekat mak kau ni? Aku sakit. Dia kata macam tu. Kau halau orang ni keluar, aku tak suka dia sakitkan aku, dia kata. Kau tak marah ke orang sakit dengan mak kau sendiri? Oh, pandai dia psycho. Dia panggil psycho. Lepas tu bapak aku kata lah, kalau kau mak aku, cuba kau ngucap. Bapak memang aku cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, sampai hati kau Zarul, kau buat aku macam ni, dia kata. Kau lupa ke aku yang pernah melahirkan kau, aku jaga kau daripada kecil sampai besar. Lepas tu bapak aku dia kata, mak saya tak macam ni, kata. Mak saya seorang yang baik. Dia tak pernah cakap kasar macam ni. Lepas tu lepas bapak aku cakap macam tu, terus dia berubah. Dia ketawa. Dia gelau, dia macam Lepas tu dia cakap lah, celah punya Zarul, dasar anak yang tak kenang budi, dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Lepas tu bapak aku dah menangis, dia kata. Bapak aku dah menangis. Siapa tak menangis, mak sendiri kena macam itu kan. Lepas dia kata, aku duduk dengan mak kau ni sejak kecil lagi. Sejak kau tak ada lagi aku dah duduk dengan mak kau ni. Dasar manusia tak sedar diri, dia kata. Lepas tu bapak aku masa tu dah mengalir lah air mata dia kan. Masa tu kan tengok mak dia macam tu kan. Lepas tu Wak Joko dia kata, dah jangan pedulikan apa yang dia kata. Kita buat urusan kita kena selesaikan benda ni dengan cepat. Lepas tengah berubat apa semua tu, arwah atuk aku ni pengsan tau. Dia pengsan sebab kepenatan gitu kan. Masa benda tu keluar, arwah atuk aku ni tak cakap apa. Dia macam kira pingsan lah kan. Tapi aku tak tahu lah dia pingsan ke atau pupu pingsan ke, tak tahu lah kan tu. Tapi yang sahihnya member aku cakap nenek dia ni pingsan lepas dia kena ruqyah tu. Dia cakap bukan sekali tu je waktu datang rumah dia untuk ubat. Dalam masa 2 hari juga, 2 hari dia ubat nenek dia sampailah nenek dia meninggal. Okey. Masa ni arwah nenek dia dah meninggal lah masa ni. Okay? Gangguan tu bukan masa arwah atuk dia ada je tau. Arwah atuk dia tak ada. Lagilah kacau bilau. Gangguan tu makin teruk, makin dahsyat. Okay?
member aku cakap hari pertama dia pergi, okey, malam pertama tu lepas kita orang buat tahlil, okey, lepas kita buat tahlil tu malam tu start pukul 12, kita orang dengar macam-macam benda ada kat dapur. Kita orang dengar bunyi ada orang ketuk kuali, kita orang kita orang dengar ada orang ambil pinggan, kita orang dengar ada orang buka periuk nasi, ambil nasi kat pinggan dulu kan, isi kat pinggan pun semua. Bapak aku kejutkan aku malam tu tau. Dia kejutkan aku untuk sama-sama pergi tengok apa yang jadi kat dapur. Dia cakap, "Man, betul lah, aku nampak dengan mata kepala aku sendiri," dia kata. "Aku nampak kelibat arwah nenek aku ada dekat dapur tengah mencekik," gitu. Tapi dalam keadaan yang kusut, dengan rambut panjang, duduk tengah makan. Kan kita kalau macam kita orang biasa ni, kita makan bersila ataupun kalau duduk dekat kursi, kita orang yelah kan duduk cara nak makan, cara beradab. Tapi ni tak, dia kata dia duduk atas meja sambil-sambil tu tangan dia ni dia bukan makan satu tangan je tau, dia makan dua tangan. Dia macam gitu, dia macam itu lah. Dia rakus. Dia makan dengan sangat rakus man, dia kata. Masa tu aku dah lembik letup lah, dia kata. Bapak aku dah azan. Okey, bapak aku azan masa tu, aku dah lembik letup lah. Dia nampak bila bapak aku laungkan azan tu, dia terus nampak bapak aku. Terus dia berlari, dia tembus ikut pintu rumah aku, pintu dapur rumah aku. Dia cakap pintu rumah dapur aku ni, pintu belakang dia tu kayu yang buat sendiri lah. Pintu yang buat sendiri, kayu yang buat sendiri. Okey. Dia kata lama juga keluarga aku kena hantu macam tu. Nak dekat 2 bulan lebih dia kata aku kena benda yang sama. Jadi lepas air terakhir yang dia kena tu, bapak dia panggil seorang ustaz ni untuk tolong pagarkan rumah dia, untuk buang apa yang tak elok dekat rumah dia ni, dan pagar rumah dia. Alhamdulillah sampai hari ni dia kata rumah aku tenang, keluarga aku semua tenang. Okey, itu je. Alright gengs, apa je pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita Fauzi ni? Pengajaran dia kat sini, tolong jangan kita menduakan Tuhan kita. Sebab dosa syirik ni adalah dosa yang tak diampuni Allah. Jadi kita berhati-hatilah dalam hidup kita dekat dunia ni. Jangan membutuhkankan makhluk lain selain daripada Allah. Okey? Jangan kita pentingkan diri kita untuk nak, tak kisahlah daripada segi apa pun kan, nak jaga ladang ke, untuk perubatan ke, untuk seri muka ke, untuk orang sayang kita ke, pengasih ke. Janganlah, tak payahlah benda macam tu. Sebab satu hari nanti bila kita nak mati, kita akan susah kan? Kita akan susah. Jadilah macam si nenek Fauzi ni. Okey. Jadi aku harap korang boleh jaga, okey, hubungan korang dengan Allah. Jangan main mudah kebukan. Okey, kalau tak nanti jadi macam nenek Fauzi nanti. Susah. Okey, sekarang ni kita move on ke cerita yang terakhir, iaitu cerita keempat. Apa lagi tunggu? Let's go. Okey, cerita yang keempat ni datang daripada Akmal. Dia ada DM aku dekat aku punya Instagram. Okey, pada korang yang nak aku cerita pasal pengalaman korang boleh DM aku dekat Messenger pun boleh, okey. Dekat Messenger aku pun boleh, dekat Instagram aku pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau korang malas juga, korang type lah dekat ruangan komen tu, aku akan baca dan aku akan cerita insya-Allah. Kalau malas juga, apalah. Okey, cerita pasal Akmal. Dia kata aku ni seorang hiking, dia kata. Hiking ni macam pergi ni lah kan, naik gunung, turun gunung kan, macam tu. Aku tak pernah lagi hiking, best tak dia hiking. Aku sebel tau. Dia macam aku yang minat adventure ni, kalau sedap, mungkin lebih kan pergi hiking. Tapi aku tak pernah pergi buat hiking. Betul. Okey, masa tu dia kata aku pergi hiking masa tu dekat Gunung Jerai, dia kata. Okey, Gunung Jerai dekat Kedah kan. Gunung Jerai kat Kedah kot.
Tapi kalau aku salah, korang tolong komen kat bawah jangan kecam lah, aku tak tahu, maafkanlah saya. Dia kata aku dengan member aku Hafiz ni, kita orang dah kenal daripada kecil tau. Kita orang sekolah sama-sama. Aku kadang-kadang pergi rumah Akmal kadang-kadang pergi rumah aku. Diorang punya rapat tu lah kan, persahabatan diorang tu. Dia kata kita orang banyak juga pergi hiking dekat banyak gunung. Contohnya macam Gunung Ledang kan, dan gunung seakatan dengannya. Jadi dia kata dekat Gunung Jerai ni, dia kata pengalaman yang aku takkan lupa dan aku tak boleh lupa, dia kata macam tu. Sebab masa tu aku dengan Hafiz, kawan aku Hafiz ni pergi hiking dekat Gunung Jerai. Sebab kita orang macam tak pernah pergi dekat Gunung Jerai ni. Jadi kita orang jadi hiking sebagai hiking yang sejati macam kita orang ni kan, kita orang macam tak boleh nak lepaskan peluang ni untuk pergi ke sana, untuk hiking dekat sana. Dia sedapnya. Dia kata masa perjalanan kita orang nak ke atas tu tak ada apa-apa yang jadi. Sampailah malam tiba, okey. Masa malam tiba, masa dah sampai waktu malam tu, kita orang dah set up barang untuk buat unggun api, untuk kita orang lepak dalam kemah berdua kan, bercerita. Lepas tu si Hafiz ni dia kata dia nak pergi kencing tau. Dia nak pergi kencing. Masa si Hafiz ni kencing, okey. Tiba-tiba tak dalam berapa minit dia datang balik. Dia datang kemah balik. Tapi ada benda pelik yang berlaku dekat kawan aku Hafiz ni, okey. Dia senyap 1000 bahasa, dia tak cakap apa-apa. Contohnya macam dia dah balik ke kemah dia kan. Jadi Akmal ni pun tegur, "Ai, cepat je." Lepas tu si Hafiz ni macam macam tu je. Lepas tu dia buat tak tahu kan, tak apalah. Lepas tu dia ajaklah si Hafiz ni berborak. Lepas tu tiba-tiba masa dia ajak Hafiz ni berborak, tiba-tiba Hafiz tu macam ketawa tau. Macam ketawa dia. Contohnya aku mana kata lepas ni kita nak pergi hiking kat mana pula Lepas tu tiba-tiba Hafiz ni macam macam tu. Jadi aku kata kau dah kenapa pula kata kan. Masa tu Hafiz ni dia dekat dalam kemah. Dia ada dekat dalam kemah. Aku ada dekat dekat depan pintu kemah tu. Okey. Dia ada dekat depan pintu kemah tu, duduk dekat dengan pintu kemah tu. Yang Hafiz ni masuk dalam. Okay. Masa dia cakap dengan Hafiz tu, tiba-tiba belakang dia ni macam ada orang tutup, orang tegur. Jadi dia ni kan, teranjak macam tu. Jadi dia tengok belakang, Hafiz ada dekat belakang dia. Lepas tu dia macam Hafiz, tak ada orang. Dalam gelek, tak ada orang. Lepas tu Hafiz ni macam, tadi bukan kau ke yang ada kat dalam ni? Kau senyap, dia tak cakap apa-apa. Lepas tu Hafiz ni kata, kau kenapa? Yang ni dah ni bukan aku kata kan. Aku pergi kencing lah tadi. Kau apa hal kau ni kata kan? Lepas tu Akmal ni kata, serius sumpah aku ada cakap dengan kau tadi. Tapi kau diam. Lepas tu member dia kata, Mai, kau jangan buat hal. Kita ni dekat tengah-tengah gunung. Jangan cakap benda merepek-repek. Nak gurau apa agak-agak Hafiz cakap, sumpah aku nampak, aku bercakap dengan kau tadi, tapi kau diam. Lepas tu Hafiz ni lah, aku baru datang ni, aku baru siap ni. Lepas tu Hafiz kata Akmal kata, dah tak payahlah, tak payah fikirlah. Mungkin aku penat sangat kot, semua macam tu. Okey, lepas tu yang si Hafiz ni pun dah rasa tak sedap hati kan. Dia kata takkanlah member aku ni nak cerita nak buat cerita kat tengah-tengah hutan ni kan. Dia pun tahu apa akibatnya kalau celupar mulut dekat dalam hutan ni. Lepas tu diorang pun dah tak sedap hati. Diorang pun nak tidur lah ni. Okey, diorang dah nak tidur. Masa diorang nak tidur tu, Akmal kata dekat luar kemah diorang tu, diorang dengar macam ada suara perempuan yang tengah ketawa. Kan, tiba-tiba kau dekat dalam kemah, kau dah nak lelap, kau nak tidur, kau nak rehat, tiba-tiba kau dengar ada benda nilai dekat luar. Jadi Akmal ni pun kejut Hafiz. Dia kejut Hafiz. Masa tu Hafiz dah terlelap lah. Dia kejut Hafiz. Lepas tu Hafiz kata, kau kenapa ni kata kan? Tidurlah, aku baru dapat lelap ni kata. Kau janganlah kacau aku. Lepas tu Akmal kata, cuba kau dengar.
Dia dengar bila Hafiz pasang telinga, Hafiz pun dengar benda yang sama. Jadi Hafiz kata dah tak payah buat bodoh je, buat bodoh dia kata. Tapi makin dia orang apa, makin dia orang tak tahu, makin menjadi-jadi pula benda tu. Makin menjadi-jadi pula benda tu dia kata kan. Lepas tu Akmal ni pun dia macam dia ambil keputusan untuk buka YouTube, untuk buka surah-surah Yasin, surah-surah yang ruqyah lah kan. Tapi kata masa tu ialah dekat gunung kan, manalah nak dapat lain. Ada tapi memang sangkut-sangkut lah. Masa dia kata dia buka surah tu, dia buka surah ruqyah tu, masa time lekat tu benda tu makin kuat tau menilai. Makin kuat menilai. Lepas tu diorang macam dah takut, dah tak tahu nak buat apa-apa. Hafiz ni ambil tindakan sendiri, dia keluar pada kemah, dia azan. Okey, dia azan. Lepas dia azan tu benda tu dah tak ada. Okey, suara benda tu dah hilang lah. Lepas tu diorang nak masuk balik dekat dalam kemah diorang. Dah lama sikit lepas kejadian tu, diorang dengar pula macam ada benda menangis dekat atas kemah diorang tu. Diorang cakap, kita orang dengar tau bunyi benda tu terbang. Dia kata bunyi benda tu seolah-olah kau ambil kain kau kibas kain kau. Cuba kau buat. Kau ambil kain, tak kisahlah kain batik ke, kain baju ke, kau ambil kau kibas. Apa kau dengar? Macam tu lah kita orang dengar. Jadi kita orang pun macam buat tak tahu je lah. Kita orang macam dah give up kan. Dah penat sangat. Dia kata aku dah penat sangat, aku dah letih. Apa yang aku fikir, besok aku bangun aku nak belah daripada kawasan ni, kata kan. Kita cari kawasan lain ataupun kita berhenti dia hiking, kita balik. Lepas tu dia kata lah, lepas dia nak terlelap tu, tiba-tiba dekat bahagian kepala dia, dekat luar kemah tu kan, bahagian kepala dia kata macam ada orang pukul dia punya kemah tu. Jadi dia macam takut kan ni. Siapa tak takut Mat kalau macam gitu dah main pukul kemah kan. Lepas tu Hafiz kata Hafiz cakap dah buat tak tahu. Lepas tu Akmal kata aku dah menggeletar aku. Lepas masa tu Hafiz ni dah tengok aku macam dia dah tahu yang aku ni sangat-sangat takut. Dia ambil keputusan untuk peluk aku. Okey, jadi masa kita orang tidur tu, kita orang tidur dalam berpelukan lah. Sedar tak sedar dah pagi besoknya. Okey, dia orang bertolak dalam pukul 6.30 macam tu. Dia kata aku bangun tidur, aku set up barang, aku terus belah. Aku tak nak fikir panjang, aku tak nak duduk lama-lama. Dia kata aku dah serik, kata kan. Malah aku tak nak dah kata macam tu. Dia kata itulah pengalaman yang paling aku tak boleh lupakan masa aku hiking. Dia kata masa yang aku hiking tempat lain bukan tak ada, tapi yang dekat Gunung Jerai ni lagi lagi kawah dia kena kan. Jadi itu je lah cerita daripada Akmal dan Hafiz. Okey, dekat sini apa yang pengajaran kita boleh dapat? Apa kita boleh dapat pengajaran kat sini? Nak hiking, nak pergi mana-mana, kena hati-hati. Okey, pastikan kita tahu baca surah-surah yang dekat dalam Al-Quran tu. Tak kisahlah daripada Al-Fatihah ke 3 kul ke, kena ada basic tu. Sebab apa? Untuk menjaga diri kita daripada gangguan jin dan syaitan ni. Okey? Okay gengs, aku rasa cukup je video kita untuk kali ni. Cuma tu je cerita yang aku boleh hidangkan dekat korang. Aku minta maaf kalau cerita aku tak sehebat cerita seram yang ada dekat Malaysia ni. Okay, tapi insyaAllah aku akan cuba yang terbaik. Aku akan pilih cerita-cerita yang terbaik untuk aku hidangkan dekat orang. Macam aku cakap, tolong jangan taksub sangat dengan cerita aku. Sebab kita tak tahu, korang sendiri pun tak tahu, aku pun tak tahu cerita yang diorang cerita kat aku ni betul ataupun tak. Tapi benda kalau tak betul, kita buat je lah sebagai hiburan dalam konten ni. Okay guys? Baik? Okay? Okay, pada korang yang dah subscribe channel aku tu, aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat korang sebab korang sudi subscribe channel aku. Jangan lupa untuk share video aku, okay? Dan like juga. Yang mana baru sampai tu, yang mana baru tertekan tu, terima kasih, selamat datang. Ucapkan tolong subscribe, okay? Subscribe. Tak subscribe, aku speket yang okay, kenapa ambil? Tolong like and share juga video aku. 2 kali ni cakap ni. 2 kali dah ni. Dah 2 kali dah ni. Okay?
Lepas tekan button subscribe tu, pastikan kau tekan bell notification tu supaya apa? Supaya akan lepas kau dah tekan butang subscribe tu, korang jangan lupa untuk tekan bell notification tu supaya apa? Supaya YouTube akan bagi tahu yang aku akan upload video ataupun tak. Okey. Sekali lagi, tolong like and share video aku supaya orang lain pun tahu yang video aku ni wujud, yang menambahkan lagi semangat aku untuk buat video lain lepas ni. Alright gengs, pada korang yang dah tengok video aku ataupun tak, aku doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Alright gengs, see you for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Aman Funky TV. Alright gengs, aku gerak dulu. Assalamualaikum, salam Ramadan, bye bye. Bang.